Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan, perempuan, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah yang malam ni dapat kita bersama dalam kuliah maghrib. Kuliah maghrib saya kalau lepas PKP ni yang pertama ni, ya, lama cuti ya. Yang kuliah maghrib saya lah. Kalau yang masjid ni dah mula bila? Minggu lepas, bulan lepas ya. Ni yang saya lah ya. Jadi kita sambung balik lah cuti lama ya. Alhamdulillah, pihak pemerintah dah bagi kepada kita untuk mengadakan kuliah maghrib, kuliah subuh ya, insyaAllah secara berperingkat lah tu ya. Baru ni semayang sunat rawatib pun dah boleh kan. Jadi jangan risaulah nak semayang qabliyah ke ba'diyah ya. Yang mana ada qabliyah, ada ba'diyah tu boleh ya. Jadi janganlah risau pula ya. Adalah masa sikit. Tapi yang paling penting ikut SOP ya. Mari bawa sejadah, bawa emas bawa pakai lah kalau ikut tu ya, bukan bawa saja ya. Lepas tu penjarakan sosial, ambil wuduk siap-siap kat rumah ya. Kecuali kalau yang dah terbatal tu tak boleh buat apa lah kan. Tu masjid bagilah kelonggaran sikit kan. Baik, malam ni kita sambung ya ngaji kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kitab nasihat agama dan juga wasiat iman ya, karangan Imam Habib Abdullah Haddad. Jadi tajuk malam ni iaitu bahaya maksiat ya, bahaya maksiat. Qala musannif ya, kata pengarang kitab Imam Habib Abdullah Haddad, orang yang beriman dengan hati dan lisan tetapi melalaikan perintah-perintah Allah Ta'ala, malah mengerjakan maksiat setiap hari pula, maka dirinya adalah dalam bahaya yang berat. Ya, yang ni kita nak kena mengelak. Maksiat ni lawan pada taat ya. Ingat, taat lawan dia maksiat ya. Maksiat ni dari segi bahasanya iaitu derhaka ya. Taat lawan dia derhaka lah. Dari segi istilah, melakukan suatu kesalahan yang bertentangan dengan, iaitu melakukan kesalahan dalam agama ya, bertentangan dengan syarak. Kita melakukan suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Quran, dalam hadis ya, disebut apa ni, perkara-perkara yang menyebabkan kita ataupun yang dikira sebagai maksiat ya, derhaka. Ada yang disebut zambun, dosa, sayyi'atun ya. Lagi apa? Khati'atun, kesalahan Itu semua kategori maksiat.
sebut perkara-perkara yang berdosa, perkara-perkara yang libatkan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, maksiat tu lawan kepada taat. Kita diperintahkan taat, patuh kepada perintah Allah. Sekiranya orang ini tiada mendapat taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat dari dosanya sebelum mati, dikhawatiri akan digolongkan bersama-sama kaum munafik dan kafir yang akan dilontarkan ke dalam api neraka. Kalau kita tak orang yang melakukan maksiat ini tidak mendapat taufik dan petunjuk ataupun taufik dan hidayah. Taufik ni beza sikit dengan hidayah. Taufik ni ialah keinginan untuk melakukan ketaatan. Tu taufik. Hidayah petunjuk kan. Kita dapat petunjuk, tapi taufik tu keinginan untuk beramal. Tu taufik. Kan? Keinginan untuk kita melakukan perintah Allah. Itu yang kita takut. Kita tak ada dapat petunjuk saja, tapi kita nak beramal. Bukan setakat beriman, tapi kita nak beramal. Tu taufik. Taufik dan hidayah, beriman dan beramal. Mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu taala untuk segera bertaubat. Takut kita tak dapat petunjuk daripada Allah untuk bertaubat. Segera bertaubat. Dikhawatiri akan digolongkan bersama-sama kaum munafik dan kafir. Bila kita melakukan maksiat tak sempat bertaubat, kita termasuk orang-orang yang maksiat tadi, termasuk orang-orang yang disebut sebagai munafik dan juga orang-orang kafir, orang yang ingkar kafir. Ni orang-orang yang maksiat. Ni bentuk-bentuk maksiat lah. Kategori orang-orang yang melakukan maksiat disebut orang yang munafik. Munafik ni berat lah. Munafik ni dari segi istilah nafaqah. Dia dari segi istilah dia mengada-ngadakan dari segi bahasa. Mengada-ngadakan. Dari segi istilah, zahir beriman, batinnya tidak beriman. Zahir nampak beriman, tapi batinnya tidak beriman. Itu munafik. Itu sifat munafik. Kalau dalam hadis Nabi SAW ada menyebut tentang tanda-tanda. Ada 3 golongan. Ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba. Bila dia berbicara, dia berdusta. Ni nak kenal tanda-tanda. Kita nak kenal orang yang munafik, apabila dia bercakap, dia berdusta. Kan? Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mungkiri. Bila dia janji je tak betul. Janji pukul 5, mari pukul 6. Kan? Ada aja orang ni. Janji 2 hari lagi, minggu depan. Minggu depan baru jadi. Kan? Ada aja jenis ni kan. Ni pun jenis-jenis munafik ni. Kita takut sifat munafik ni. Wa idza tumina khana. Bila diberi amanah, dia khianat. Diberi tanggungjawab, dia khianat. Apa-apa jawatan. Kalau kita ambil yang paling dekat dalam rumah lah. Kalau kita seorang suami, kita khianati tanggungjawab kita sebagai seorang suami dan juga seorang bapa di rumah. Kita mengkhianati isteri kita, mengkhianati anak kita. Kalau kita isteri, kita mengkhianati suami kita. Itu dalam rumah. Kalau tempat kerja kita khianat tanggungjawab kita, apa sahaja jawatan, position yang kita pegang, profession kita
kita khianati, kita buat benda lain. Ya, kita buat tak betul, tak ikut spek, tak ikut standard, tak ikut SOP, tak ikut job description, senarai tugas kita. Maknanya kita idza tumina khana. Bila diberi amanah, dia khianat. Tu yang kita takut. Jadi nak mengelak sifat munafik ni, kita kena jadi orang yang beriman. Ya, jangan bermuka-muka. Ya, ada ke apa ni kaedah-kaedah dia. Ya, kita kena buang sifat-sifat berpura-pura. Ya, jauhkan sifat menipu, tingkatkan zikir kita. Ya, itu di antara amalan-amalan. Istighfar, ya, mohon ampun dengan Allah, bertaubat. Ya, itu amalan-amalan awal, amalan menyucikan hati. Sebab munafik ni dia sifat dia mari di hati, sebab dia tipu. Dia tak sama. Yang dalam ni tak sama dengan yang luar. Dia berdusta kat dalam. Ya. Sebab tu dia kena bersih dulu dengan istighfar, bersih dulu dengan taubat. Itu amalan yang awal, ataupun disebut tazkiyatun nafs. Kalau mengaji tasawuf, itulah tasawuf, penyucian. Ya, menyucikan diri, ataupun disebut sebagai tazkiyatun nafs, membersihkan diri dalaman kita, batin kita. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tu sifat orang munafik tu. Sebahagian pada manusia apa? Mereka berkata mereka beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Wa ma hum bimumin, kan? Tapi mereka tidak beriman pun, mengaku je. Mulut mengaku tapi dalam tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka nak memperdayakan Allah dan nak perdayakan orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un, tapi mereka tidak perdayakan sebenarnya, melainkan memperdayakan diri sendiri. Mereka tak sedar pun. Wa ma yash'urun. Ini orang munafik. Dan Quran pun sebut apa, munafik ni neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Ya, kita takut nak mengelak pada sifat munafik. Ada lagi kaedah dalam bab semayang. Kita mari semayang ni, bagus. Kita semayang jemaah ni, salah satu kelebihan dia dapat bebas daripada sifat munafik. Saya rasa saya pernah sebutkan ada 3, ada 2. Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW, man shalla lillah, siapa yang sembahyang ataupun siapa yang solat kerana Allah, fi jama'atin, siapa yang sembahyang, man shalla lillah arba'ina yauman, man shalla lillah arba'ina yauman, siapa yang sembahyang solat kerana Allah 40 hari, fi jama'atin, yang ketiga apa syarat dia? Berjemaah. Ni macam kita ni mari insya-Allah 40 hari jemaah. Yudrikut takbiratul ula, kita dapat takbir dengan imam. Nabi kata apa? Kutibat lahu bara'atan. Ya, diberi kedua kebebasan, ditulis kepadanya kedua kebebasan. Apa dia? Yang pertama, bara'atun minan nar, bebas daripada api neraka. Tu masya-Allah, hebat. Orang yang datang jemaah 40 hari istiqamah, tapi man shalla lillah, syarat utama yang paling penting tu, siapa semayang kerana Allah. Ni nak kena betul dulu. 40 hari bersama imam, jemaah bersama imam. Satu, bara'atun minan nar. Yang kedua ni, tajuk kita sembang ni, bara'atun minan nifaq, bebas daripada penyakit munafik. Itu salah satu kaedah.
untuk merawat penyakit munafik, datang istiqamah jemaah 40 hari. Salah satu dia cara kan. InsyaAllah istiqamah dengan imam selamat kot dah insyaAllah. Jangan hari bertugas je. Hari tak bertugas pun kita jadi makmum kan. Kat masjid saya tu pun saya pesan macam tu lah. Jangan kira hari bertugas kita je kan. InsyaAllah kita dapat dua benda ni. Ya, sebab munafik ni penyakit. Ayat apa lepas tu, apa dia ayat dia? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma fi qulubihim marad. Kan dalam hati mereka ni penyakit. Orang munafik ni dalam hati dia, dalam jantung hati dia apa? Fi qulubi, dalam qulub dia fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi. Ya, tambah lagi penyakit. Penyakit apa? Penyakit hasad, ya, penyakit dengki. Itu yang kita takut. Golongan munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Ya, sungguhnya orang yang munafik dia terletak di bawah yang paling bawah sekali daripada api neraka. Dia lapisan yang paling bawah dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Naudzubillah. Wahai mukmin yang patuh, tetapkanlah dirimu dalam taat. Sebagai seorang mukmin kita, seorang muslim mukmin, maintain istiqamah dalam taat, lawan kepada maksiat. Sentiasa patuh dengan perintah Allah. Perbanyakkanlah ketaatan kepadanya dengan penuh ikhlas. Ini lagi satu kaedah dia, cara nak mengelak daripada kita kufur, daripada munafik, iaitu dengan ikhlas. Taat dengan ikhlas. Latih diri kita supaya ikhlaskan diri kita. Ikhlas dalam buat ibadah. Semayang ikhlas. Ni nak korban pun ikhlas. Kan? Ingat kita khutbah minggu lepas kan, tajuk korban. Ikhlas. Orang yang melaksanakan peserta korban tu kena ikhlas. Dah beri-berilah. Tak usah dah fikir sangat daging tu. Kan? Kena ikhlas betul. Ada orang dia duk buat kenduri dia beradik dia pula korban. Ikhlas bagi. Sebab niat kita nak bagi pada nak bantu orang susah, orang fakir miskin. Kan? Ikut fiqh 1/3. Biar beri pada orang miskin. Yang tu diutamakan. Ikhlas dalam ibadah. Sabar. Kena sabar. Kita diuji oleh Allah SWT. Sekarang ni tengah kena sabar banyak ni. Ya, nak kerja pun, nak bebas sangat pun tak apa nak boleh. Nak seronok sangat, nak pergi berjalan-jalan pun kan. Kurangkan pergerakan. Tempat-tempat orang ramai tu kena kurang. Ya, takut dia berulang mari pula. Ya, Allah uji kita. Allah uji. Ya. Diuji. Nak tengok kita beriman ke tidak. Wahum la yuftanun. Ya. Ahasiban nasu ay yatraku ay yaqulu amanna. Adakah kamu menghitung, kata Allah, kamu mengaku kamu beriman? Kan? Apakah kamu menghitung kamu mengaku kamu orang beriman, kamu tidak akan diuji? Kata Allah kan. Kalau kita mengaku beriman ni, kita akan diuji oleh Allah. Ya. Jadi kena banyak sabar. Ya. Ini ujian. Nak tengok kita patuh ke tak patuh. Kan? Kita boleh ikut ke tak boleh ikut. Kita disiplin ke tidak disiplin. Ya. Ini juga dipanggil dalam kita hifzun nafs dalam agama kan, dalam dipanggil apa ni, maqasid syariah. Ya, kita nak pelihara diri kita, jiwa kita, dituntut supaya kita jaga
jiwa kita, diri kita. Ya, jangan mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya, kita kena pelihara. Kebiasaan ini hendaklah diteruskan hingga anda menemui Tuhan Azza wa Jalla. Teruskan istiqamah dalam ketaatan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelak dia meredaimu dan anda pun redha kepadanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Maka redha. Kelak dia meredaimu dan anda pun redha kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dia menempatkan anda di rumah kemuliaannya, yaitu syurga yang dijanjikan. Allah, insya-Allah. Ya. Kita mendapat, semuanya mendapat dengan rahmat Allah, ditempatkan dalam syurga Allah. Firman Allah Ta'ala, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina ittaqaw wa uqbal kafirin an-nar." Maksudnya perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, yakni orang yang bertakwa kepada Allah. Di dalamnya mengalir sungai-sungai, buah-buahannya tetap dan juga naungannya. Itulah kesudahan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Manakala kesudahan orang-orang kafir pula ialah neraka. Naudzubillah. Kita nak tempat yang aman, tempat yang bahagia, tempat yang seronok, ya, iaitu syurga Allah. Ya Allah sediakan kepada muttaqin ataupun muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Takwa maknanya apa? Patuh perintah Allah, tinggallah larangannya. Baik, seterusnya wajib segera bertaubat. Ya, sambung tajuk ni, wajib segera bertaubat. Wahai mukmin yang menderhaka, yakni orang yang melakukan maksiat. Wahai mukmin yang menderhaka, jika anda melakukan maksiat, hendaklah anda segera kembali kepada Allah. Hendaklah segera, bila melakukan maksiat, kena segera kembali kepada Allah. Kembali yakni taubat. Taubat itu makna kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, Allah berfirman, wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan taubat nasuha, iaitu taubat yang bersungguh-sungguh. Ya, sebenar-benar taubat. Ya, yakni kita tidak kembali balik melakukan maksiat. Itu di antara syarat taubat nasuha. Ya, taubat kita kena gabung dengan istighfar sekali. Ya, para ulama menyebutkan taubat kena gabung dengan istighfar. Ya, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah sebut apa? Dan mohonlah ampun. Surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 199. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguhnya Allah itu wastaghfirullah innallaha ghafur. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha merahmati. Jadi kita pun nak kena jadi orang yang pemaaf juga, pengampun. Kita manusia itulah. Ya, ambil belajar sifat-sifat Allah ni untuk kita contohi. Ya. Allah yang pencipta kita pun memaafkan, mengampunkan manusia ni, kita yang makhluk dia. Lagilah kena ngampun pada orang. Kan? Dan Allah itu Maha merahmati. Kita pun kena penyayang. Allah penyayang pada makhluk dia, pada hamba-Nya. Ya. Jadi kita juga kena jadi hamba yang penyayang. Penyayang ni maknanya ambil berat. Tu contoh sifat-sifat penyayang kan, ambil berat dengan orang. Ambil berat dengan keluarga kita, ambil berat dengan jiran kita, dengan kawan kita. Ya. Itu antara ciri-ciri sifat orang yang penyayang. Lagi apa Allah sebut? Wa anistaghfirullah thumma tubu ilaih. Ya. Dalam surah Hud Allah sebut apa?
Dan hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah, thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Itu juga perintah dari Al-Quran. Digabungkan dua. Suruh istighfar, satu lagi suruh bertaubat. Istighfar apa maksudnya? Istighfar maknanya minta ampun. Kita minta ampun. Ya, kita dituntut supaya minta ampun. Sentiasa minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Dengan manusia pun kena minta maaf kan. Kita buat dosa, buat salah dengan orang. Biar kita sentiasa bersih, jiwa kita bersih, hati kita sentiasa happy, seronok. Ya, minta ampun. Wastaghfirullah wa anistaghfiru rabbakum. Ayatnya wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, kan. Dan hendaklah kamu mohon ampun. Surah Hud ayat 3 kan. Dah mohon ampunlah kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Apa beza istighfar dengan taubat? Ada juga beza. Istighfar dengan taubat ni ada sikit beza. Ya, istighfar kita minta ampun. Ya, kita minta ampun. Orang pun boleh minta ampun. Orang pun boleh minta ampun untuk kita. Boleh minta berdoa untuk kita. Tapi kalau taubat, boleh orang tolong taubat untuk kita. Itu beza dia. Taubat kena sendiri. Kan? Taubat, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Nabi bersabda, sungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi nyawa tak sampai di halkum. Taubat makna kena taubat sendiri sebelum mati. Kena taubat. Tapi kalau istighfar, kita boleh. Anak pun boleh. Kita tu anak yang soleh, kan? Nabi sebut kan ada 3 tinggal kan. Salah satunya anak, doa anak yang soleh. Boleh minta ampun. Ya Allah Tuhanku, ampunlah dosa kedua apa, rabbighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Minta doa untuk kedua bapa kita, minta ampun, kan? Kita minta ampun. Boleh minta untuk orang. Itu lebih. Sebab tu kena baik dengan orang. Orang minta ampun kat kita. Tapi lebih kita ni duduk dalam majlis ilmu ni, dalam satu hadis Nabi kata, ikan-ikan di laut pun minta ampun kat kita. Tu satu. Talabul ilmi faridatun. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kan? Nabi kata apa? Tuntutlah ilmu. Menuntut ilmu tu wajib, fardu pada setiap muslim. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai. Nabi kata, sungguhnya orang yang menuntut ilmu tu dimohon ampun semua makhluk, minta ampun, hatta al-hitanu fil bahr, sehingga ikan-ikan dalam laut. Bayangkan kita duduk dalam masjid ni, duduk dalam majlis ilmu, ikan dekat laut tu punya jauh daripada batu gajah tu minta ampun kat kita. Nampak? Bukannya manusia aja, ikan pun boleh minta ampun kat kita. Itu lebihnya majlis ilmu. Allahu akbar. Hebatnya. Jangan ingat sia-sia je kita duduk sini. Ya, insya-Allah kita dapat rahmat daripada Allah, rahmat keampunan daripada Allah Subhanahu. Betul niat kita, insya-Allah. Itu istighfar. Yang kedua apa? Taubat. Bersegeralah taubat. Ya, qala musannif, wahai mukmin yang menderhaka, jika anda melakukan maksiat, hendaklah anda segera kembali kepada Allah Taala dengan bertaubat kepadanya dari dosa itu sebelum terlambat. Cepat-cepat kita. Sebab tu kita nak taubat, nak istighfar, kita kena selalu muhasabah diri, kena muhasabah dulu. Ya. Muhasabah ni kita hitung-hitung diri kita. Kita selidik-selidik diri kita.
Orang yang rajin muhasabah ni orang yang boleh buang ego dia, boleh buang sombong dalam diri dia. Kan? Apa aku buat hari ni dengan Allah? Apa yang aku langgar? Apa yang aku tak buat? Subuh lambat, kan? Kerja tak betul, sana kona sini kona, kita muhasabah. Lepas tu cepat-cepat bertaubat. Ya, mohon ampun dengan Allah. Segera bertaubat. Jadi kena muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Ya, kata Sayyidina Ali. Kelak jika anda mati, anda akan menemui Tuhanmu dalam keadaan kotor dan celaka. Sebagaimana firman Allah, innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Artinya, sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dengan berdosa, pastilah ia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Naudzubillah. Di situ ia tidak mati dan tidak hidup. Naudzubillah. Neraka Jahannam. Neraka ni banyak kan? Tadi tu Imam baca surah apa? Al-Qari'ah. Qari'ah kan? Apa? Wa ma adraka ma hiya. Kan? Hawiyah. Itu nama neraka juga tu. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kan? Apa dia hawiyah? Hawiyah tu api yang menyala-nyala. Tu salah satu nama neraka tu, hawiyah. Jangan harap anda akan terselamat jika anda tidak segera bertaubat dari maksiat itu, malah anda pasti menerima balasan azabnya. Sebab orang yang asi, orang yang berdosa, orang yang derhaka, dirinya sentiasa terdedah kepada azab Tuhan pada bila-bila masa sahaja. Tidakkah pernah anda membaca firman Allah berikut? Afa aminal ladzina makarus sayyiati an yakhsifallahu bihimul ardh aw ya'tiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum 'ala takhawufin fa inna rabbakum la raufur rahim. Artinya, apakah orang yang merencanakan sesuatu yang buruk boleh merasa aman bahawa Allah tidak akan menjadikan bumi menelan mereka ataupun menurunkan azab ke atas diri mereka sedang mereka tidak sedar, ataupun Tuhan akan menyeksa mereka ketika mereka dalam perjalanan sedang mereka tidak dapat menolak, ataupun dia akan menyeksa mereka dengan beransur-ansur, kerana sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyantun Penyayang. Jadi orang-orang yang buat perancangan melakukan maksiat jangan merasa aman, ya, jangan fikir Allah tak akan mengazabkan mereka, ya. Allah akan bagi azab pada mereka dalam keadaan apa pun. Allahumma ja'alna ya karim bitadhkirika muntafi'in wa likitabika wa rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya rabbana muslimin wa alhaqna bis salihin wa walidina wa ahbabina birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa daripada pengarang, daripada pengarang. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami sentiasa mengambil ingatan dari amaran-Mu, mengikut jejak langkah kitab dan Rasul-Mu, sentiasa berkumpul dalam ketaatan-Mu. Wafatkanlah kami, wahai Tuhan, dalam beragama Islam, dan himpunkanlah kami bersama-sama para solehin dengan datuk nenek serta kekasih-kekasih kami,
turunkanlah rahmat ke atas kami birahmatika ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pemurah. Habis tajuk kedua. Boleh lagi? Pukul 8.39. Isyak ke? 10 minit lagi. Kita baca sikit lagi, satu lagi. Bahaya panjang harapan. Ya. Ni orang yang panjang harapan. Kita tengok apa dia yang disyarah, yang dimaksudkan dengan panjang harapan. Qala musannif, kata pengarang kitab Imam Habib Abdullah Haddad, ketahuilah wahai saudara-saudara kaum muslimin, moga-moga Allah sedarkan diriku dan dirimu dari kelalaian, dan Dia menunjukiku dan kamu sekalian untuk bersiap sedia berpindah dari tempat tinggal yang fana ini kepada tempat tinggal yang abadi. Bahawasanya perkara yang amat berbahaya sekali bagi manusia ialah panjang harapan. Sebut sini. Antara benda yang bahaya bagi manusia ialah orang yang panjang harapan. Apa dia panjang harapan? Makna panjang harapan di sini disebut oleh musannif pengarang ialah merasa diri akan kekal hidup di dunia. Dia rasa dia kekal hidup di dunia. Ni makna panjang harapan, tak mati-mati. Ya, duduk di dunia. Ni makna panjang harapan. Jangan kita ada perasaan diri kita dengan panjang harapan, mana rasa nak kekal di dunia. Ya, kita buat maksiat tak nak bertaubat. Ya, melakukan sesuatu macam kita kekal di dunia ni. Itu maksud panjang harapan. Sehingga perasaan itu menguasai hati. Maka berbahagialah, maka bergiatlah ia bekerja menurut kehendaknya. Para salafus soleh rahimahullahu alaihim berkata, siapa yang panjang harapan rosak amalannya. Ya, siapa yang cita-cita nak duduk berangan-angan nak tak mati-mati, rosaklah amalannya. Maknanya kita kena ingat mati. Dunia ni fana. Fana ni maknanya apa? Musnah. Yang abadi ialah alam akhirat. Ya. Kita kena ingat umur kita ni ada limit. Kan? Panjang mana sangat umur kita. Tambahlah ni, dengar yang muda-muda pergi dulu. 40, 50 kena apa? Heart attack. Kan? Jantung. Kalau tak jaga makanan, tak jaga diri kita, kurang exercise, kurang kerja lah. Orang dulu kerja macam mana kan? Kerja berat. Kerja petani kan? Berat. Orang sekarang bentuk jenis kerja, budaya kerja tu pun dah kerja ringan. Makan dengan kerja tak badan, tak balance kan? Bila tak balance tu dia kumpul dalam badan kita. Jadi kita kena berubah kepada gaya hidup yang sihat. Ni pun kena norma baru juga. Norma baru zaman kita. Zaman kita ni norma baru kan macam zaman tok nenek kita dulu, ayah kita dulu. Depa kerja kebun. Jadi kalau kita kerja, cara kerja kita macam ni, budaya kerja, makan tu janganlah melampau sangat. Ataupun kalau makan kita kena tukar. Nak exercise ke, kan? Nak buat kerja lain pula ke, benda yang boleh keluar peluh. Ingat. Makanan boleh, sebab tu Nabi Allah sebut dalam Quran kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Dia ada had dia. Ya. Kena balance. Lepas tu makan pula, makan yang baik-baik. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai manusia, makanlah makanan yang baik-baik daripada apa yang kami rezekikan. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan makanan yang halal lagi, baik, yang berkualiti. Kena balance dengan amal kita. Sebab tu kalau kita tengok syariat ni cukup cantik. Kita tengok dalam ibadah puasa.
Tengoklah ibadah puasa. Sebab tu Nabi sebut apa? Sumu tasihhu. Puasalah kamu akan sihat. Walaupun bila buka puasa tu kita makan, ya, lepas kita buka puasa tu kita makan kan. Kau tengok bulan Ramadan kan. Lepas tu ada sembahyang tarawih. Kan? Ada solat sunat tarawih, nak balance balik hak kita makan tu. Rasa tak? Kalau lagi kuat kita belantak, kita makan banyak tengok hak rakaat yang ke-20 tu baru dia bersedawa. Kan? Baru rasa ringan. Memang kena buat sampai 20 juga. Dia macam itu. Kalau kita makan sederhana okeylah. 8 pun insya-Allah dah. Dah sedawa dah. Kan? Tapi kalau makan banyak, itu cantik. Makan dalam Islam. Ya. Lewat-lewat makan dalam Islam waktu maghrib tu lah. Makan malam kita. Waktu buka puasa tu. Kan? Kita makan macam mana waktu malam? Pukul berapa kita makan? Lepas isyak kan kita makan lagi. Kalau nak tidur kan makan lagi. Apa? Sapa kan safa. Nama pun safa kan, makanan menderita kita. Kan? Jadi kalau kita tengok syariat ni memang cukup cantik. Bab makan pun ajar untuk kita sihat. Jadi dia tak boleh lepas makan terus tidur, memang tak boleh. Dia rosak badan kita. Ya. Ni cerita tadi ni sebab kita pasal umur ni. Ya, pasal umur kalau kita nak kena kena ada perancangan untuk kesihatan diri kita. Ya. Tu cerita hidup di dunia ni yang fana ni. Panjang-panjang 80 90 jalan juga. Tu kira panjang sangatlah tu. Ekstra dah banyak dah Allah bagi kat kita bonus. Kan? Minta maaf lah kita duduk dalam ni macam-macam usia ada, tapi nak cerita sekarang mati tak tunggu tua. Ya, orang muda pun kena peringat. Ya, dah banyak orang yang kena penyakit, melalui penyakit mati terkejut. Penyakit datang daripada makanan kita. Sama ada makanan yang tidak berkualiti, yang tidak thayyibah tadi kita sebut, ya ayuhanna sukulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Satu yang halal, yang kedua yang berkualiti, yang baik-baik. Kita makanan banyak makanan yang dah campur bahan kimia. Ada bahan perasa lah macam-macam. Itu di mana thayyibahnya? Barang-barang itulah yang menyebabkan antara punca-punca kanser, contohnya punca-punca kanser, penyakit kanser. Ni cerita tajuk makanan pula lah. Fake makanan. Kan? Adalah juga sikit-sikit sebab ada kaitan dengan diri kita. Kita nak orang Islam ni semuanya sihat. Orang Islam je lemah badan, penyakit. Macam mana nak berjuang? Kan? Potensi diri dari segi keilmuan ada, tapi fizikal habis, jam. Kan? Rugi. Otak okey semua, cergah, mampu belajar, tapi fizikal tak boleh nak menyumbang. Ya, kita kena balance antara rohani dan juga jasmani kita. Itu Islam. Ya. Sebab panjang harapan itu akan menarik manusia untuk mengambil berat terhadap dunia dan bertungkus lumus untuk membina istana impiannya. Orang yang panjang harapan ni dia nak ngejual harta je. Ni maksud tadi ya. Orang yang fikir dia tak ingat mati lah ni, cerita panjang harapan ni. Orang yang tak ingat mati, dia kejar dunia, material je. Sehingga ia menghabiskan masa siang dan malam dalam memikirkan cara-cara mengatur kemajuannya diri dia, kadang-kadang dengan berusaha dalam hati dan kadang-kadang dengan bekerja untuk mencapai kenikmatan lahir ini. Ketika itu seluruh hati dan anggotanya sentiasa sibuk dalam menuntut dunia. Nauzubillah, kita takut ya. Kira bukan setakat ni je, sampai hati pun tidur pun duk berangan lagi.
Tidur pun duk nampak harta lagi. Berat ni. Jadi kita kena balance di dunia dan akhirat. Ni nak kena jaga. Jadi inilah dilarang, bahaya panjang harapan. Kerana bila panjang harapan ni dia boleh bawa diri kita kepada melakukan maksiat kepada Allah. Ya, kita tinggal tanggungjawab kewajipan kita. Nauzubillah. Insya-Allah ya, sedikit sebanyak malam ni kita dapat manfaat daripada tajuk-tajuk yang kita baca. Ya, ada berapa? 3 tajuk tadi, bahaya maksiat, segera bertaubat, dan juga bahaya panjang harapan atau berangan-angan untuk hidup di dunia. Ya, tak mati-mati, hanya mengejar dunia semata-mata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi nuril ilmi wa suratil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minna wa minkum.